Ya, selamat datang ke webinar kita hari ini. Ya, nama saya Shen Chu, saya host webinar malam ini. Ya, untuk pengetahuan semua, webinar ini dibawakan oleh Bursa Malaysia Derivative dan dikendalikan oleh syarikat kami iaitu LifeChamp. Nah, hari ini kita amat berbangga kerana dapat menjemput pencerama Fahan Kamaluddin untuk membincang topik yang amat menarik iaitu pengenalan dan strategi bagi dagangan single stock futures. Okay, SSF pernah dengar tak? So sebelum kita bermula, izinkan saya membaca itu disclaimer dulu. Ya, webinar ini adalah untuk tujuan pembelajaran saja. Pihak kami tidak akan bagi sebarang recommendation untuk jual beli sebarang kontrak futures. So kami tidak akan tanggung segala kerugian atas jual beli kontrak futures anda. So sebenarnya Bursa Malaysia Derivative sudah mengatur satu series webinar pada tahun 2020. Inilah sebenarnya, tapi ada next session akan dalam bahasa Cina. Okay, ini kalender bagi tahun yang selepas ini. So sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita malam ini. Beliau merupakan pemegang lisens sah wakil pasaran modal dari Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham dan juga pasaran niaga hadapan atau derivatif. So beliau berpengalaman dan pernah berkhidmat di salah satu broker investment bank selama hampir 10 tahun. Beliau dapat lulusan sarjana muda perniagaan antarabangsa dan sarjana pentadbiran perniagaan kewangan. Beliau juga mempunyai diploma analisis teknikal oleh UK Society of Technical Analysts dan Certified Financial Technician oleh Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan ahli Persatuan Remesa Bumiputera, Pre-Movie dan ahli Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia MATA. Banyak menganjurkan seminar kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan juga pasaran niaga hadapan. Beliau juga mempunyai algoritma trading system dan robotic trading system sendiri untuk memudahkan proses dagangan dan pelaburan lebih mudah dan konsisten untuk pasaran niaga hadapan tempatan dan juga global. Okay, sekarang, I'm going to make you presenter now, Fahan. Okay. Jadi Encik Fahan, you boleh mulakan presentation anda. Okay. First of all, terima kasih kepada Shane dan pihak LifeChamp dan Bursa Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk menjadi penceramah pada malam ni. So, Assalamualaikum dan selamat malam lah kepada semua audiens. Okay, hari ini kita akan mempelajari, sekejap ya, saya share. Share slide. Betul, sekejap. Ya, hari ini tentang single stock futures. Hari ini tentang single stock futures. Okay, so nampak slide? Tak nampak, tak nampak. Nampak? Tak nampak? Tak nampak. Sekejap ya. Tadi ada nampak sikit, sekarang tak ada. Okay. Okay. Now? Ya, now ada. Okay, you boleh buat full screen. Full screen. Sorry, sebab jarang guna, selalu guna Zoom kan. Dan kita masuk guna webinar. Okay. So hari ini kita akan mempelajari sebab SSF ni sebenarnya produk yang baru diperkenalkan oleh Bursa Malaysia. So dia bukan tergolong ataupun maksudnya dia di bawah produk derivatif, futures and derivative. Jadi dia adalah pengenalan kepada kita akan memperkenalkan apa itu SSF ataupun single stock futures. Jadi mungkin ramai yang pelik single stock futures apa tu kan, sebab selalu dengar ICFD dan sebagainya. So hari ini saya akan terangkan bagaimana anda nak tahu ataupun mungkin di kemudian hari anda berminat nak berdagang ataupun trade SSF ni. Jadi hari ini kita akan belajar pengenalan kepada produk single futures ni, single stock futures ni, SSF. Kedua, anda akan mempelajari jenis-jenis kontrak dan spesifikasi produk SSF itu sendiri.
Ketiga, kita akan belajar atau mengetahui kelebihan dan kaedah bagaimana dagangan SSF tu dibuat. Dan seterusnya kita belajar strategi macam mana kita nak guna produk SSF ni dalam dagangan kita. Dan apa kaitan dia dengan saham. So kita nak tahu macam mana kaedah dia nak kira, nak trade SSF ni sendiri. Jadi seterusnya adalah sumber dan info tambahan ni berkenaan produk single stock futures. Okey, saya teruskan ke slide seterusnya. Okey, disebabkan SSF ni di bawah pasaran niaga harapan ataupun kita panggil futures lah, futures market. Jadi anda perlu tahu apa itu futures market dan di mana dia didagangkan. Sebab webinar yang sebelum ni, ada dua webinar yang saya kendalikan sebelum ni, saya dah cerita tentang asas apa itu futures dan sebagainya. Jadi yang ni kita dah boleh kata kita advance sikit. Jadi sebab kita dah tahu futures tu secara meluas ataupun general. Jadi sekarang kita nak ke produk, salah satu produk di bawah futures tu iaitu SSF. Jadi saya ulang balik, kita buat recap sikit apa itu futures. So yang kita nampak futures ni kat sini pasaran niaga hadapan. Jadi pasaran ni kita tahu pasaran, jadi dia menempatkan pembeli dan penjual produk derivatif apa yang didagangkan. Maksudnya apa produk-produk bursa di bawah bursa derivatif, Bursa Malaysia Derivatif. So semua produk tu didagangkan dalam pasaran niaga hadapan, iaitu kita panggil futures market lah. So macam pasar lah, maknanya dia ada, kita nak trade CPO, kita nak trade FKLI, kita nak trade SSF dan sebagainya, kita akan trade dalam pasaran niaga hadapan. So kita panggil futures market. Okey, seterusnya adalah kontrak niaga hadapan ataupun futures contract. Jadi futures contract ni sebenarnya adalah perjanjian untuk membeli dan menjual. Maksud kita berdagang, kita beli dan jual satu aset asas ataupun komoditi ataupun instrumen kewangan. Tengok apa produk yang kita trade dengan kuantiti tertentu untuk aset tersebut pada harga semasa, tapi dia diselesaikan dan dihantar pada tarikh akan datang ataupun kita panggil tarikh masa hadapan lah, pada lokasi yang ditetapkan bagi komoditi. So dia tak semua maknanya jika produk tu penyelesaian dia secara tunai, kita tak perlu hantar produk tu ke certain lokasi yang ditetapkan. Jadi dia ibaratnya macam saya berminat untuk membeli kontrak FCPO ataupun minyak sawit mentah sekarang, pada harga sekarang mungkin 2,800 nilai apa ni FCPO satu kontrak. Saya bayar saya beli sekarang, tapi aset tersebut akan dihantar pada masa akan datang di lokasi yang ditetapkan. So maknanya beli waktu sekarang tapi deliver ataupun dihantar pada masa akan datang. So maknanya itu yang dinamakan pasaran niaga hadapan. Okey. So ni secara ringkas lah. So maknanya kontrak niaga hadapan tadi kita ada spek dia sendiri. Maksudnya dia adalah kontrak standard yang didagangkan oleh bursa di bawah Bursa Malaysia Derivatif ataupun Foreign Exchange. So kita ada Bursa Malaysia ada buat kerjasama dengan CME Global. So kita boleh trade produk luar, crude oil dan sebagainya di bawah maksudnya di bawah Bursa Malaysia lah. So di bawah broker-broker yang ada di Malaysia lah. Okey, so seseorang tu boleh membeli atau menjual kontrak ni dengan mendeposit margin, masukkan modal ke dalam akaun di broker anda. So tak kisahlah anda ada di DHB Investment ke, Phillip Futures dan sebagainya. So anda boleh tengok senarai senarai broker ni di laman web Bursa Malaysia lah. So anda boleh ke mana-mana investment bank ataupun futures punya broker di dalam website tu untuk anda buka akaun dan sebagainya. Jadi anda perlu deposit duit ataupun margin ke dalam akaun, so baru anda boleh beli ataupun berdagang futures pasaran niaga hadapan. Seterusnya adalah keuntungan dan kerugian akan dikreditkan atau didebitkan ke dalam akaun anda setiap hari. So maknanya anda trade hari ni position, tutup position ada untung, so dia akan terus kreditkan ke dalam akaun anda. So anda boleh buat withdrawal pada the next day. So kita punya mark to market. Dan seterusnya adalah spesifikasi kontrak niaga hadapan. Dia menentukan apa, di mana, bila sesuatu kontrak tu didagangkan. So macam tadi dia ada kontrak yang standard untuk pasaran niaga hadapan ni. Untuk certain produk, setiap produk tu dia ada spek dia tersendiri. So ni kriteria ataupun syarat-syarat bila anda nak berdagang futures, anda perlu tahu
apa kontrak tu, spesifikasi dia macam mana. Spesifikasi ni dia luas lah, dia ada macam-macam, dia ada apa produk tersebut, di mana, bila, bagaimana kontrak tu didagangkan. Jadi anda dah tahu semua ni dan anda boleh ke seterusnya lah produk dia. Ini spesifikasi kontrak niaga hadapan tadi lah. So saya tak bagi contoh untuk produk lain sebab kita akan belajar tentang SSF saja. Jadi dalam kontrak asas dia ada benda ni lah. Bila suatu pasaran niaga hadapan ni dibuat ataupun futures trading ni dibuat, dia ada aset asas, dia ada size kontrak, dia ada harga minimum pergerakan dia, orang panggil bid ataupun tick lah, berapa tick dia gerak kan. So dia ada bulan dagangan dia, bulan berapa. Semua ciri-ciri ni perlu ada dalam setiap produk niaga hadapan. Jadi dia ada limit pergerakan, hard limit dia. Dia ada tarikh kontrak ditutup ataupun kita panggil matured ataupun tamat, final trading day ataupun maturity date. Dan seterusnya dia ada grade dan lokasi penghantaran produk. So ni biasanya kontrak grade ni untuk kontrak komoditi lah, yang contoh macam FCPO, crude palm oil kan, dia ada grade tertentu dia dan lokasi dia kat mana dia nak hantar produk tersebut. Okey. Seterusnya hari ni kita belajar tentang SSF. Jadi SSF ni duduk di bawah derivative equity, di mana derivative equity ni pendasar dia ataupun underlying asset ataupun produk yang diasaskan tu adalah di bawah macam derivative equity ni adalah underlying asset dia adalah Bursa Malaysia. So maknanya indeks pasaran hadapan tu menjadi underlying dia. So maknanya pergerakan market ataupun pasaran Bursa Malaysia ni akan bagi reaction pada ataupun dia ada berhubung kait dengan pergerakan niaga hadapan Bursa Malaysia KLCI ataupun kita panggil FKLI lah. So yang famous ni FKLI lah. So maknanya kita nak berdagang futures Kuala Lumpur Index ni, FKLI ni, kita akan tengok underlying asset dia adalah indeks Bursa Malaysia, FTSE Bursa Malaysia. So dekat indeks pasaran niaga hadapan ni, bila dia pendasar dia adalah FBM KLCI, manakala yang kontrak futures, single stock futures ni yang kita belajar hari ni adalah pendasar dia adalah ataupun underlying asset dia adalah saham-saham yang terpilih. Jadi berapakah saham SSF yang terpilih tu kan? Jadi kita nak tengok hari ni apa kontrak dia dan apa jenis orang kata apa saham-saham dia lah yang dijadikan SSF ni. Jadi di bawah derivative equity ni kita ada pasaran niaga hadapan FKLI, option FKLI, OKLI, niaga hadapan saham tunggal, kita panggil single stock futures lah, SSF, niaga hadapan mini FTSE Bursa Malaysia mid 70. So mid 70 pun antara yang baru juga dilancarkan. Tapi anda boleh explore sebab dia lebih kurang sama dengan FKLI. Okey, seterusnya kita akan ke mengetahui definisi single stock futures itu sendiri. So apakah itu single stock futures atau SSF? Okey, definisi dia kat sini, single stock futures ni adalah kontrak pasaran niaga hadapan yang memberi pelabur hak untuk membeli ataupun menjual sesuatu underlying asset ataupun asas saham tu sendiri pada harga yang ditetapkan sekarang, tapi dia akan menjangkakan satu tarikh masa hadapan. Maksudnya kita boleh trade ataupun dagang SSM ni sekarang, tapi dia tak deliver kontrak tu, cuma kita boleh tetapkan suatu tarikh itu di masa hadapan untuk kita clear position tu. So maknanya anda pegang satu kontrak tu, anda pegang, ibarat anda pegang saham tu, tapi anda tak memiliki saham tu, so anda boleh clear pada tamat kontrak tu tersebut. Jadi apabila anda membeli atau menjual kontrak SSF ni, dia adalah bersamaan anda membeli atau menjual sesuatu saham tu yang jadikan aset tu pada harga yang ditetapkan sekarang, tapi untuk penghantaran dia pada hari terakhir penyelesaian tu pada satu tarikh hadapan lah. Tak kisah minggu depan ke ataupun pada kontrak tu tamat. Jadi anda mempunyai pilihan untuk melupuskan kontrak beli atau jual bila-bila masa sebelum tarikh matang ataupun sebelum bila anda nak tutup kontrak tu, anda boleh tutup. Hari ni beli, esok tutup, ataupun kita boleh tunggu tarikh matang apabila penyelesaian tu ataupun kontrak tu tamat lah. So kita boleh buat penyelesaian secara tunai.
Jadi dekat sini secara overallnya, so maknanya definisi single stock futures ni senang dia, single stock futures ni dia ada underlying dia adalah saham. Jadi maknanya kontrak SSF ni adalah berdasarkan saham yang bursa dah tetapkan ada beberapa jenis saham yang dijadikan single stock futures punya underlying asset. Jadi kita boleh beli, kita boleh jual, ataupun dalam term futures ni kita panggil boleh long, kita boleh short. Maknanya kita boleh buy low and sell high, kita boleh sell high and buy low. So itu yang menariknya dekat single stock futures ni sebab dia futures. Jadi produk dia dengan futures lain sama, cuma underlying asset saja yang berbeza. Okey, jadi secara ringkasnya SSF ni adalah dagangan niaga hadapan bagi saham-saham yang terpilih tadilah. So kalau tak silap saya terkini sampai sekarang ada 10 jenis saham yang dijadikan underlying untuk apa ni SSF. Okey, so SSF ni ada spesifikasi kontrak yang ditetapkan juga. Nanti kita akan tengok selepas ni. Setiap kontrak SSF ni adalah bersamaan 1000 unit saham asas. So nanti kita tengok kontrak dia, kontrak spek dia. Dan SSF ini akan tamat atau matang pada hari terakhir dagangan setiap bulan dan kaedah penyelesaiannya adalah secara tunai. So tadi saya dah bagi tahu. So maknanya kalau beli saham dia tak ada expired lah. So anda beli saham contohnya Top Glove. Hari ni beli RM5, esok naik RM7, lusa naik RM18. So anda boleh pegang saham tu sampai bila-bila naik turun kan. Tapi untuk futures dia ada tarikh tamat dia ataupun tarikh matang dia. Jadi anda kena berhati-hati bila trade futures. Tak kisah apa-apa futures produk. So anda kena hati-hati sebab setiap futures produk ni dia ada tarikh penyelesaian dia ataupun tarikh tamat dia. Jadi dan penyelesaian untuk SSF ni adalah secara tunai. So nanti kita akan explain macam mana penyelesaian tu secara tunai. Okey, so kenapa saya nak masuk ataupun kita nak berdagang SSF ni? Jadi tujuan kita nak berdagang SSF ni sebenarnya adalah yang pertama lah, tak kisahlah bukan SSF saja, anda boleh berdagang FKLI, anda boleh berdagang FCPO. Sebab yang paling utama adalah pasaran dua hala ataupun kita panggil two way market lah. So maknanya anda boleh buat profit sama ada market tu uptrend ataupun anda boleh buat profit masa market tu downtrend. Sideway memang ada susah sikit lah, tapi kita nak tengok dua trend utama ni yang kita akan selalu jumpa. Contoh macam sekarang kita nampak temporary market dah start macam correction. So last month saya buat webinar, saya dah bagi tahu jangkaan market akan turun ke 1500, next 1470 dan sebagainya. So far dia masih on track lah because of certain data dan analisa yang saya buat last month. So masih orang kata apa, on track dan valid. Tapi kita akan jangka market mungkin akan rebound balik pada mungkin bulan 11 ke bulan 12 yang kuat lah. So maknanya market mungkin akan naik turun tapi yang kuat untuk dia naik balik. Okay, so kita sambung balik. Peluang untuk jana pasaran, jana keuntungan dari pasaran dua hala ni sama ada market naik, bull ataupun menurun, bear. Jadi dekat sini saya bagi contoh senario dia. Keadaan maksudnya, okay, bila macam mana kita nak beli rendah ni, buy low and jual tinggi ataupun sell high. So kita nak profit dekat macam mana. So maknanya, okay, sekarang ni senario dia beli buy low, sell high. Jadi bila anda menjangkakan harga saham tu akan naik, kan kita cerita saham lah sebab kita trade SSF. So anda jangkakan saham tu akan naik. So anda boleh ambil posisi buy ataupun beli ataupun kita panggil long lah kontrak SSF tu, dan jika harga naik anda tutup position. So anda tutup position maknanya anda kena sell balik kontrak yang anda beli tadi. So kita panggil short jugalah. So anda dah beli, anda dah jual ataupun anda dah long pada harga yang rendah, anda akan jual ataupun short pada harga yang tinggi kontrak yang anda masuk tadi. Jadi keuntungan tu perbezaan dia lah. So jual harga berapa untuk kontrak futures SSF tadi dan anda beli berapa, tolak beza dia berapa, yang tu keuntungan anda akan dapat. So yang ni normal lah, dekat saham pun anda boleh beli saham tu, naik anda boleh jual. Okey, senario kedua ni yang kita nak tekankan sebab yang ni kelebihan SSF lah. So jika anda menjangkakan harga saham akan turun, maka anda boleh mengambil posisi short dulu ataupun kita jual dulu.
Jadi bila kontrak SSF tu anda jual dulu pada harga yang tinggi sebab kita jangka saham ni nak turun ni. Mungkin vaksin dah jumpa, saham Top Glove nak turun. Jadi kita akan jual saham tu dulu. Jual kontrak SSF tu dulu untuk Top Glove, dan bila dia turun, dah turun mungkin agak banyak, dah sampai target anda turun, anda jangka turun, so anda beli balik kontrak tu ataupun anda long untuk tutup position tadi. Jadi keuntungan dia adalah anda sell harga berapa tinggi tu, kan, mungkin RM25. So turun sampai RM20 anda beli balik RM20. So anda untung RM5. Jadi dekat situ anda boleh dapat keuntungan bila market menurun ataupun kita panggil downtrend ataupun bearish lah. Untuk saham tu, bukan market ya, sebab ni SSF. So kalau market tu kita trade FKLI. Jadi jangan confuse. Jadi dekat sini dagangan ni memberi kelebihan untuk menjual dulu tanpa perlu meminjam saham. So dia tak macam IDSS. Kalau dekat saham kita ada IDSS, intraday short selling. Jadi dekat saham, intraday short selling ni anda hanya boleh buat intraday saja. Maknanya kalau anda sell pagi tu, harga sekian-sekian tinggi, so turun sampai petang, anda perlu tutup position tu petang sebelum masuk esoknya, sebab anda tak boleh hold saham yang anda buat IDSS. Jadi untuk SSM ni tak ada masalah. Memang tujuannya kita nak trade dua hala, so kita nak sell ataupun short contract tu bila kita jangkakan harga dia akan turun. Okey, so kelebihan kedua dari segi kecekapan modal ataupun kita panggil sebagai leverage. So leverage ni kita boleh kata, okey, kat sini definisi leverage ni maksudnya aktiviti dagangan SSM ni boleh dijalankan dengan modal yang kecil lah. Sekejap ya. Okey, so aktiviti dagangan SSF ni boleh dijalankan dengan hanya modal atau margin yang sedikit compare dengan saham. Jadi modal permulaan ataupun initial margin ni adalah antara 10 hingga ke 25% lah daripada nilai saham tu sendiri. So anda ada lebihan tunai, mungkin anda boleh maksimum position tu. So anda boleh masuk lebih dan anda boleh dapat untung lebih. So dekat sini ada fungsi leverage kat situ. So maknanya kalau contohlah anda nak beli saham Top Glove tadi lah, harga satu unit mungkin RM20. Sekarang dah bagi bonus, so dia dah adjust lah. Tapi let's say harga saham dia RM10. So anda nak beli 1000 unit, anda perlukan RM10,000. Betul lah, 10,000 unit, RM10,000 modal. Jadi untuk futures ni, anda hanya perlukan mungkin 10 to 25% ataupun 10 ke 25% daripada 10,000 tadi untuk beli satu kontrak SSF. Jadi dekat sini ada fungsi leverage tu dan dia akan menggandakan anda punya keuntungan. So nanti kita tengok macam mana calculation dia, secara pengiraan dia, dan anda akan nampak apa beza dia. Okey, seterusnya adalah kos dagangan yang rendah. Okey, so kos dagangan yang rendah ni maksudnya adalah nilai kontrak SSF ni adalah berdasarkan nilai 1000 unit saham asas tadi. Jadi kos transaksi dia adalah lebih rendah daripada anda beli saham tersebut sendiri. Sebab kos transaksi setakat ni untuk SSF adalah dalam RM5 per site. Tapi ni mungkin lain broker, lain dia punya charge, so anda refer balik. Tapi semestinya dia akan lebih rendah daripada anda beli saham tadi lah. So dia tak termasuk cost exchange, di mana cost exchange ni ada levies dekat futures market, tapi tak tinggi macam saham, sebab saham ni dia ada duty stamp, dia ada clearance fees. So jadi stamp duty ni pun RM1 setiap 1000 dekat saham. Jadi dekat futures tak ada stamp duty. So disebabkan itulah harga dia, cost dia akan lebih murah sikit berbanding anda beli saham lah. Sebab macam saham ni dia lebih pada percentage. Maknanya contohlah anda beli saham dekat Top Glove RM10 tadi, 1000 unit, 10,000 cost. So kali dengan berapa persen charge dekat dekat broker anda gunalah. So contoh 0.6%, then cost anda tinggi lah untuk beli saham Top Glove tu, untuk beli saham Top Glove. Tapi untuk anda beli dagangan SSF ni sebenarnya murah lah cost dia. Kalau dengan nilai
margin yang hanya beberapa, mungkin dalam 10% je daripada modal 10,000 tu pun anda nak trade, cost charge tu mungkin dalam 10 ke 15 ringgit sekali trade, dan pada saya sangat murah. So dekat sini kita nampak kelebihan ketiga dagangan SSF ni dibuat. Jadi seterusnya adalah strategi pelaburan. So strategi pelaburan ni maksudnya fungsi dia dari segi anda boleh buat strategi, anda nak apa strategi anda boleh buat lah. So yang utama biasanya ada dua lah. Satu kita nak hedging dan satu kita nak nak trade macam biasa lah. Kita panggil normal trade. So SSF ni menjadikan peluang untuk melindung nilai ataupun hedging portfolio saham anda. Dengan saham ada lain yang sama. So anda boleh beli saham kat Top Glove dekat akaun saham anda, tapi ada lebihan modal anda park dekat SSF. Jadi apabila anda nampak market nak ataupun saham Top Glove nak turun, jadi kita boleh sell dekat SSF. Sebab dekat saham kita sell, nanti dia akan jual saham kita kan. Jadi kita dah tak ada saham tu, tapi anda nak pegang saham tu, mungkin anda kata long term boleh naik lagi. So anda boleh sell, kita ambil profit sementara dekat futures market. Dalam mungkin kuantiti yang sama, so risiko anda mungkin berbeza. Jadi dekat situ kita boleh buat hedging. Okey, yang ni setakat 13 Januari 2020. So slide ni ada yang certain data tu daripada bulan Mac yang lepas. Untuk PKP hari tu saya ada buat sesi ni. Jadi bursa telah mengumumkan senarai SSF yang disemak semula untuk didagangkan dalam kontrak. Untuk kontrak yang boleh didagangkan dalam SSF punya market lah. Jadi dia ada SSF underlying stock, kita ada 10 counter ataupun 10 saham yang terpilih, iaitu MyEG, Genting Malaysia Berhad, Inari, Amaton, DRB ICOM, Gamuda, CIMB, Hartalega, Top Glove, Genting Berhad dan Telekom Malaysia. So macam mana bursa pilih dan sebagainya, yang tu mungkin kena semak dengan bursa sebab yang ni yang dia bagi. So yang ni lah yang anda boleh trade, 10 saham ni saja buat masa ni. So mungkin nanti lepas ni ada saham-saham lain akan ditambah, so kita akan tengok mungkin next year pun kita akan buat review balik. So anda boleh semak semua data ni dalam Bursa Malaysia punya website. Okay, seterusnya kita ke spesifikasi kontrak single stock futures ni lah. Okay, tadi kita tahu setiap kontrak futures ni ada dia punya, orang kata apa, spek dia. Jadi untuk spesifikasi kontrak SSF ni sendiri, okay, kontrak kod dia kita panggil SSF lah, sebab SSF ni adalah single stock futures. Tapi setiap saham tadi, 10 saham yang ada dalam SSF punya, yang maksudnya yang terpilih tu, so anda boleh tengok dia adalah kontrak kod dia sebenarnya depan dia adalah F. So di belakangnya adalah macam nama dia, short form untuk saham tu. Contohnya macam untuk tadi kita tengok Top Glove contohnya kan. So kalau Top Glove, kod dia adalah FTOP. So dia macam tu lah. Jadi dia punya macam genting FGEN. Nanti saya tunjukkan contoh dalam platform punya senarai kontrak tu. Okay, so underlying instrument dia adalah selected single stock. Tadi 10 tadilah counter yang terpilih. So anda trade Top Glove punya SSF. Anda trade MyEG punya SSF. So macam tu lah, maknanya underlying dia setiap satu counter tu satu underlying lah. Jadi kontrak size dia adalah bersaiz 1000 unit bagi setiap satu kontrak. Maknanya satu kontrak ni bersamaan, kita panggil term lain, kita panggil satu lot. So maknanya satu lot anda masuk position buy ataupun sell, anda maksudnya dari segi value adalah anda memiliki ataupun menjual 1000 unit saham tadilah. Okay, so minimum fluctuation dia adalah 2 point. Maksudnya dalam dalam futures market, kita panggil pergerakan tick ataupun bid tu adalah kita panggil point ataupun mata lah, senang cerita, sebab ni bahasa Inggeris punya kontrak. So kita panggil maksudnya pergerakan minimum adalah 0.02 point. So dia value dekat dalam RM20 lah. Maknanya sebab 0.02 tu darab dengan 1000 unit tadi, contract size dia, so bersama RM20. Fluctuation punya value lah. So maknanya pergerakan dia satu bit ataupun satu tick tu adalah 2 point minimum. 0.02 point minimum. So dia tak ada daily price limit
Dan contract months dia. So untuk futures ni memang dia ada satu je. Contoh macam anda trade top glove, dia ada top glove satu je. Cuba dia ada contract month yang berbeza. So anda tak boleh nak carry ataupun bawa contract anda daripada spot month tu pindah ke bulan lain. Jadi anda kena tutup position tu pada akhir bulan spot month yang anda trade tu ataupun bulan mana yang anda trade. Anda perlu tutup position, anda perlu masuk position baru di bulan lain. Jadi dia ada menawarkan spot month, next month, next to calendar quarterly months. Ada 4 lah maknanya. Spot month, next month, dan next to calendar quarterly months. So maknanya calendar quarterly ni ada 4. Maknanya March, June, September, December. So quarterly month ni ada 4. Okey, jadi kontrak yang didagangkan adalah spot month next month. Contohnya sekarang adalah bulan September. Bulan September ni adalah spot month. Kita panggil bulan semasa. Jadi seterusnya adalah bulan akan datang. Next month, bulan selepas bulan spot month. Maksudnya sekarang bulan September, seterusnya adalah bulan Oktober. So kontrak tersebut akan ada bulan September, akan ada bulan Oktober. And the next 2 calendar quarterly months. So kita dah masuk bulan September, maknanya dia akan ada bulan quarterly month, dua bulan quarter akan datang. So maknanya ada bulan Disember, ada bulan March 2021. Jadi secara keseluruhan dalam platform futures anda akan nampak 4 bulan utama bagi setiap saham yang ada SSF ni lah tadi. Contohnya contoh tadi F top untuk top glove punya SSF, akan ada F top untuk bulan September, F top untuk bulan Oktober, F top untuk bulan Disember dan Disember 2020, dan akan ada F top untuk bulan March 2021. So dia ada 4 bulan untuk bulan yang kita boleh berdagang. So anda boleh pilih mana-mana bulan lah sebenarnya. Cuba kita tengok liquidity ataupun volume dia. Okey, seterusnya adalah trading hours. Trading hours ni kalau tak silap saya dia sama je dengan FKLI. So far dia start sama dengan FKLI. Jadi dia start 8.45, habis pada tutup rehat untuk sesi pertama adalah sampai pukul 12.45 tengah hari. So second session bermula 2.30 sampai pukul 5.15 petang. Tu waktu Malaysia lah, GMT 8. Okay, so final trading day itu adalah last day of the month lah, contract month. So maknanya anda trade bulan September. Jadi last day untuk kontrak tersebut didagangkan adalah akhir bulan September lah, akhir bulan ni. Jadi kalau anda dah masuk bulan Oktober, anda trade bulan Oktober, sampai akhir bulan Oktober punya bulan ataupun kontrak SSF tu, dia akan expired ataupun maturity lah, dia final trading day dia. Okey, ini 3 perbezaan utama perbezaan saham dengan kontrak SSF ni. Kita tengok saham ni apa, bukan saham ni apalah, maksudnya perbezaan apa anda dapat dari segi anda trade saham dan apa anda dapat daripada trade SSF. Jadi untuk first feature ataupun investment capital, untuk first perbezaan pertama adalah untuk saham dia 100% modal yang kita guna. Investment capital ni adalah modal lah. Anda nak beli saham tu kan, so anda nak invest tu, anda perlukan modal. Dekat saham, anda perlukan 100% modal, melainkan anda gunakan margin lah. So kat situ ada tulis 100% of unless margin trading facilities are available. So anda tak gunakan margin lah dalam cerita ni. Jadi anda nak beli saham top glove harga RM10, anda perlu bayar RM10 seunit lah. Anda beli 1000 unit, anda perlu bayar RM10,000. Jadi saham anda perlukan modal secara 100%. Maknanya berapa anda beli, anda kena bayar full lah. Tapi untuk SSF ni, dia required to lodge initial margin, which is macam tadi saya cakap 10 to 25% of market value with daily adjustment of profit and losses in your trading account. So maknanya untuk beli ataupun jual ataupun trading lah SSF ni, anda hanya perlukan 10 ke 25% saja modal. So macam tadi anda nak beli top glove, saham top glove pada harga RM10, 1000 unit, anda perlukan RM10,000. Tapi dekat SSF ni, kita ikut margin yang Bursa Malaysia tetapkan. So maknanya kalau Bursa Malaysia tetapkan saham top glove, okey, margin dia RM500. Jadi anda hanya perlukan beberapa persen saja daripada nilai
100% daripada nilai saham yang anda beli sepatutnya. Jadi dekat situ kita ada beza dari segi investment capital ataupun modal anda nak bermula untuk berdagang. Okey. Kedua adalah price movement ataupun pergerakan harga itulah. Okey, perbezaan pergerakan harga ni sebab dekat saham ni dia berbeza. Harga berbeza dah dia punya bid tu kita panggil. So maknanya saham yang bawah RM1 pergerakan dia antara harga ke harga tu adalah setengah sen. Bila dia naik, harga saham tu naik ke RM1 ke RM2.99 dia akan bergerak 1 sen setiap satu bid tu. Tapi untuk SSF dia standard. Pergerakan dia minimum adalah 0.02 tick. So kalau dia bergerak dia akan naik 0.02, 0.02, 0.02. So kalau turun pun samalah 0.02. So dia standardized. Jadi mudah dekat situ dan dia orang kata apa? Senanglah nak trade kan sebab dia satu harga yang kita boleh buat trading. Okey, seterusnya adalah lifespan. So dia tak ada expiry date untuk saham. Yang ni kelebihan dekat saham lah sebab dia tak ada expiry. Anda beli, anda loss, anda pegang lah. Orang kata peram kan, saham tu kan. Jadi anda peram lah sampai anda untung balik, anda boleh jual. So dia tak ada kontrak, tak ada kontrak expired apa semua. So anda boleh pegang saham tu selagi saham tu wujud dan anda boleh pegang saham tu. Tapi untuk SSF, anda perlu close position akhir kontrak tersebut lah, kontrak month tersebut. So anda beli kontrak September, anda perlu 30 bulan September anda kena tutup position ataupun anda akan buat penyelesaian secara tunai pada harga settlement price dia. Okey, yang ni margin ni saya ambil daripada slide yang sebelum ni saya buat. Jadi mungkin ada perubahan, kita siapa yang nak trade tu anda boleh refer pada broker ataupun dealer ataupun advisor anda berapa margin yang terkini kalau anda nak trade. Okey, kat sini anda nampak yang first sekali adalah FKLI. So FKLI ni ada Kuala Lumpur Index. So FKLI lah 3,500, sekarang dah 4,200. Jadi ada perbezaan sikit lah saya rasa untuk yang SSF ni. So dia bermula dengan CIMB, DRB, Gamuda, Genting Malaysia, Genting Berhad, Hartalega, Inari, MyEG, MEG dan TM tadi, Telecom Malaysia dan Top Glove. So margin dia dekat span price scan range nya. CIMB RM300 margin untuk beli satu lot kontrak SSF. Untuk DRB RM150, untuk Gamuda RM250 margin dia. So banyak perbezaan dia sebenarnya dengan FKLI tu. Tapi sebab ada lain berbeza, jadi dia akan berbeza dekat situ. Okay, so seterusnya adalah spot month ni samalah. Seterusnya anda tak payah tengok tak apa yang back band spread apa semua. So kita nak tengok yang span price range apa ni, berapa margin dia untuk 10 saham utama ni lah. Okay, yang ni senarai kontrak SSF yang saya ambil daripada platform broker saya lah. So saya dapat kat sini, kita nampak F, macam tadi saya cakap lah, depan kod untuk SSF tu, untuk saham tersebut dia akan ada F kat depan tu untuk menandakan dia futures. Macam first tu FCIM March 2020. So ni kontrak March lah saya ambil. Jadi anda akan nampak CIMB yang first, F DRB, maknanya DRB punya SSF, Gamuda seterusnya lah. Okay, so ni contoh dalam platform lah. Jadi jangan nanti anda buka dengan broker lain, anda tengok platform saya tak sama dengan yang ni. So dia lain broker, lain feature untuk platform tu. So anda jangan risau, semua produk yang ada dekat Bursa Malaysia tu ada dalam platform dari broker anda lah. So anda kena tanya lebih lanjut dengan advisor atau dealer yang anda open account tu. Okay, seterusnya strategi ataupun macam mana kita nak trade saham SSF punya kontrak. Jadi basically dalam futures ni kaedah dagangan ni ada long dengan short. Sebenarnya sama je. Kita panggil long tu belilah. Perjanjian untuk membeli suatu kontrak tu pada masa hadapan. Tapi pada harga sekarang tapi ditetapkan perjanjian tu. Maksudnya perjanjian tu kita dah buat untuk kita long untuk kita beli, short untuk kita jual pada harga yang ditetapkan pada masa kita buat trading itulah. Maksud saya beli sekarang, saya long sekarang. Okey, berapa harga sekarang ni? Saya dah lock harga dia. So maknanya yang tu perjanjian kita masuk long tu lah. Jadi bila kita nak tutup position, sebab tu kita kena buat short
Jadi perjanjian untuk jual balik kontrak yang kita buat long tadi. So dia macam itulah kaedah dagangan dibuat. Dia ada long, dia ada short. Okay, so ni margin. Margin ni sebenarnya modal tadilah saya dah terangkan awal-awal tadi, yang 2 slide sebelum ni. Jadi margin ni adalah modal yang wajib anda gunakan, anda letak. Contoh macam tadi CIMB punya futures, berapa dia punya modal, dia punya margin. Jadi dia boleh katakan yang apa ni, kadar ni ditetapkan oleh BMD lah ataupun exchange. Berapa? Kalau dia tak berubah mungkin tak ada. Biasanya dia ikut volatility lah untuk saham tu sendiri. Kalau volatile, lebih volatile, mungkin harga ataupun nilai margin tu akan ditingkatkan. Dipanggil SPAN, SPAN. So ni tak ada apa-apa, just go through. So maknanya dia macam modal untuk kita mula berdagang. Okay, tadi kita dah cerita, ni masuk topik strategi dagangan. Jadi hedging lah yang first. Strategi yang pertama adalah hedging. Tujuan kita buat apa ni, trading SSM ni adalah disebabkan kita ada hedging punya strategi. So hedging, apa hedging ni kan? Selalu pernah dengar hedge fund manager lah, tapi pernah dengar hedging lah. So anda tak tahu apa makna hedging ni, maknanya kita boleh lock risiko tu. Maknanya, okay, contoh dekat sini saya quote kat sini, semasa mengarungi kadar turun naik harga pasaran saham, keperluan untuk melindung nilai pasaran saham anda akan meningkat. Jadi SSF ni memberi anda peluang untuk meninggalkan atau mengabaikan pegangan saham tu. Jadi profesional ataupun orang kata tadi macam tadi hedge fund manager ataupun fund manager sendiri ke, contohnya kita panggil diorang profesional sebab diorang tahu macam mana nak memanfaatkan produk ni dengan guna strategi hedging ni. So kalau sekarang anda dah tahu apa itu SSF, anda dah tahu function dia, strategi dia, jadi anda mungkin boleh apply untuk anda punya own portfolio. Macam kita nak kawal risiko kita sendiri, kerugian atas pegangan saham kita pegang tu, so anda boleh gunakan strategi yang sama. Maknanya, contoh macam tadi saya cakap, anda dah beli saham Top Glove awal tahun ni pada harga mungkin RM3, mungkin RM5, dah naik sampai RM25, anda sayang nak jual. So anda nak pegang long term contohnya. Jadi semasa harga turun sekarang ni, anda tak boleh nak jual saham tu sebab bila anda jual saham tu, anda tak ada saham tu. Yang RM5 tu dah realize berapa anda jual tu. Jadi anda tak nak jual saham tu. Anda boleh buat dagangan, buat kita panggil hedging. Kita lock dekat SSF ni. So anda buat short satu lot ataupun short berapa lot ikut berapa nilai yang anda pegang dekat Top Glove saham tadi. So anda boleh masuk Top Glove SSF, anda pilih saham Top Glove, anda boleh sell position ataupun short. Jadi dekat situ anda akan untung dekat dagangan SSF ni, anda short tadi. Sebab bila market tu bila saham tu turun, so anda dekat profit. Walaupun profit anda dekat saham Top Glove tadi akan menurun. Jadi sebenarnya untung di satu side iaitu SSF, anda akan rugi di saham. So bila anda offset balik, sebenarnya anda tak untung, anda tak rugi. Sebab tu saya kata kat situ ada anda SSM ni memberi anda peluang untuk meninggalkan atau mengabaikan pegangan saham anda. So maknanya anda tak tengok pun tak apa. So anda untung dekat SSF sebab saham tu turun kan, anda dah masuk sell. So anda untung dekat SSF, kurang sikit profit dekat saham tak apa. Tapi yang penting anda dapat pegang saham tu, anda dapat kawal risiko dekat saham tu sendiri. So tu tujuan hedging dibuat lah. Okey, seterusnya adalah spread trading ataupun kita panggil pair trading. Sebenarnya spread trading ni kita banyak trade dekat FCPO. Biasanya FCPO lah kita guna spread trading sebab dia banyak contract month, so anda boleh spread ni anda boleh masuk secara pair. Maknanya kalau anda trade SSF ni, anda nak masuk, contohnya SSF membolehkan anda buat dagangan tu dalam pairs ataupun pasangan dalam suatu saham tu. Bila anda percaya keadaan pulangan suatu saham tu melebihi saham yang lain. Jadi strategi ini melibatkan dan memiliki kedua-dua posisi beli dan jual suatu saham untuk mengeksploitasi perkembangan positif sesuatu syarikat terhadap perkembangan negatif ataupun neutral saham company yang lain. Maksudnya, spread ni ada banyak cara. Dia ada spread inter-commodity, produk tu sendiri. Maksudnya ada intra antara produk tu sendiri ataupun produk yang lain. Maksudnya, contohnya kalau anda nampak saham Top Glove nak jatuh, anda boleh sell Top Glove bulan September. Tapi anda boleh juga buat lock ataupun spread trading dekat saham
top glove bulan Oktober anda boleh sell pula. So kita boleh ada dua pasangan. Maksudnya kita ada satu pasangan tapi dalam dua posisi yang berbeza. So dia ada tujuan dia kenapa kita buat spread tu. Jadi yang ni nanti anda dah tahu fungsi dia, anda boleh tanya advisor anda boleh tanya dealer anda macam mana nak buat dagangan ni. So ada tujuan dia macam tadi saya cakap, kadang-kadang kita nak lock price tu sendiri ataupun risk tu, ataupun kita nak ambil maksudnya kita boleh buat satu position lain di produk SSF satu kontrak. Contohnya kita masuk saham Top Glove, kita beli. Kita boleh sell saham Genting Malaysia sebab Genting Malaysia akan turun. Jadi kita boleh pasangkan macam tu. So kita akan double profit. Sebab di satu arah adalah sentimen yang positif, di satu arah adalah sentimen yang negatif. Jadi anda boleh masuk position yang berbeza dengan modal yang kecil tadi. So anda boleh untung kat dua-dua hala ataupun dua-dua produk SSF yang berbeza. So ni pun dipanggil pair trading ataupun spread trading juga. Tapi dia ada kita panggil inter-commodity ataupun intra-commodity. Jadi dekat sini kita nampak apa keperluan dia lah. So yang penting anda tahu dulu apa strategi dia, apa yang anda boleh study dan baru anda boleh masuk untuk trade saham ni, SSF. Okey, untuk strategi dagangan pertama ni yang normal lah kita tengok. So saya ambil contoh baru-baru ni pandemik global, kita panggil virus COVID-19 telah hit seluruh dunia. Jadi dia memberi kesan berlakunya correction ataupun kita panggil pembetulan harga lah ataupun pasaran tu secara drastik dalam pasaran saham, dalam pasaran semua pasaran lah orang kata. Jadi dalam pada masa yang sama permintaan sarung tangan getah tu meningkat dengan tinggi sebabkan COVID-19 ni. So kita ambil saham Top Glove kat sini, dia ada dua plan. Satu, kita beli saham Top Glove. Jadi orang investor ataupun pelabur yang boleh mengambil posisi, dia boleh membeli saham Top Glove. Macam saya investor, saya beli saham, saya boleh beli saham Top Glove sebab saham ni kita jangka naik dan kita akan untung dekat saham Top Glove tu bila harga naik kan. So kita beli RM5, kita jual RM10. So kita untung RM5. So basically kita beli saham, kita akan beli macam tu lah. Tapi plan B adalah jika kita beli saham Top Glove SSF. So pelabur boleh ambil posisi long ataupun buy. Kontrak SSF Top Glove tadi, kita panggil F-Top tadi lah, FTOP tu, kontrak Top Glove punya futures. Jadi anda boleh beli berapa lot, satu lot ke ataupun satu kontrak ke, dua kontrak ikut margin anda ataupun modal tadi. So dua pilihan tadi, anda ada satu beli saham, anda ada pilihan kedua, sekarang kita belajar adalah SSF. So anda boleh masuk dua position ataupun salah satu position. Jadi kalau tak ada modal banyak nak beli saham Top Glove pun anda boleh beli SSF lah. So cost dia agak kecil. Okay. So plan A tadi anda beli saham Top Glove. Dekat sebelah kanan ni ada chart. So anda boleh nampak dekat situ sebenarnya saya marking tu RM4.83 bila dia break resistance tu. So bila anda nampak kat sini, plan A saya adalah saya nak beli harga saham Top Glove 1000 unit tu pada harga RM5.3. So modal yang saya perlukan bila saya nak beli 1000 unit saham pada harga RM5.3 adalah RM5,300, tak termasuk kos lah. So modal kasar yang diperlukan adalah RM5,300. Jadi plan B tadi saya nak beli saham Top Glove SSF. So saham Top Glove SSF ni dia satu lot SSF adalah pada harga RM5.3, tapi modal ataupun anda tengok margin tadi yang diperlukan hanya RM400. So kat sini anda dapat banyak perbezaan lah. RM5,300 modal anda nak beli saham tu Top Glove tadi, tapi anda nak beli SSF Top Glove hanya RM400 je. Jadi dekat sini kita nampak fungsi leverage tu. Maknanya RM5,300 bagi dengan RM400 tu, dia punya leverage lebih kurang 13 kali ganda. Maknanya anda boleh gandakan keuntungan tu sebanyak 13 kali. So maknanya anda untung 1%, anda boleh untung 13% dekat futures. So itu cara tengok leverage tu lah. Okay. So kita seterusnya kita ke kaedah pengiraan dia lah. Jadi tadi saya beli RM5.3. Saya beli saham RM5.3. So plan A saya beli saham RM5.3. Tapi saya kat sini saya ambil decision sampai RM6 resistance, tengok dia tak boleh break RM6, saya jual. So chart ni kita just ilustrasi lah. So kat situ saya marking kawasan yang hijau tu RM5.3, kawasan yang dalam box hijau tu RM5.3 dan resistance ada RM6.
So saya ambil contoh dekat sini lah. Jadi saya beli tadi saham RM5.3, saya jual saham tu balik RM6. Jadi saya untung 70 sen, lebih kurang 70 sen seunit. So saya beli 1000 unit, darab dengan 1000, anda untung 700. So 700 bagi dengan RM5 dengan 5300 kos anda beli, anda untung 13%. So saham ni rasanya tak ada masalah lah bagi yang dah pernah trade saham kan. So cara kira dia basic dia sama je. Anda beli 1000 unit, RM5.3, anda jual RM6 pada 1000 unit. So anda untung 700, anda dapat dalam 13% untuk pasaran saham lah. Tapi untuk plan B, saya ambil decision tadi untuk beli Top Glove SSF, satu kontrak ataupun satu lot. Jadi anda beli sama juga dengan harga RM5.3. So modal yang saya perlukan adalah 400 saja. So modal kecil 400 je. So pulangan dia sama je. So maknanya saya untung 70 sen, saya darab dengan 1000 unit nilai satu lot ataupun satu kontrak SSF tadi. So anda untung 700. So 700 sama keuntungan anda beli saham, keuntungan anda beli SSF. Tapi dekat sini perbezaan dia adalah dari segi percentage of return tu ataupun ROI dia. Sebab bila anda tengok modal anda 400, keuntungan anda 700. So kat sini anda untung 175%. Berbanding dengan anda beli saham tadi, anda untung 13% saja. Jadi kenapa kita nak beli SSF kan kalau dah ada apa ni? Kenapa nak beli saham kalau dah ada SSF? So dia sebagai pengganti lah untuk kita maksimumkan return daripada segi orang kata apa? Pulangan tu lah. So maknanya modal kecil kata tak ada modal nak beli saham yang tadi 5,300, anda boleh beli SSF. Satu lot baru 400. Jadi tak ada orang kata apa masalah anda nak berdagang dengan modal yang kecil. Okey, ni strategi yang kedua tadi. Lindung nilai ataupun hedging. Okey, so hedging ni normally kita akan buat hedging sebab bila market against ataupun market tu turun. Sebab saham ni kita nak dia naik je. Tapi bila turun ni kita tak tahu nak control risk tu macam mana untuk dia turun tu. Sebab itu turun, kita tengok portfolio kita alamak merah je kan, loss je. So macam mana nak lindung nilai supaya loss tu cover by profit yang lain ataupun dia terhenti dekat situ je. Jadi tujuan dia kita akan belajar SSF ni sebab kita nak guna produk ni untuk lindung nilai tu. So SSF ni dia beri peluang kita short ataupun sell tadi. Jadi dekat sini saya tunjukkan contoh yang hampir sama, keadaan situasi yang sama, iaitu bila berlaku pandemik global COVID-19 ni, saham-saham selain yang Top Glove ataupun berkaitan rubber and glove, dia akan turun. Contoh kat sini Genting Malaysia tutup sebab PKP itu. So mereka menjangkakan harga nak turun. So seorang pelabur memiliki 5,000 saham Genting Malaysia yang dibeli pada harga RM3. Jadi situasi pandemik ni telah buatkan correction tu berlaku. So harga tu turun bawah RM3. Maksudnya dia break support RM2.98. Dekat dalam chart tu saya ada marking kat situ. So dia break RM2.98. So kita nampak ni nak turun lagi ni. Tapi kita beli saham. Kita tak nak jual saham tu sebab kita dah rugi lah. Jadi apa yang dia boleh buat, pelabur boleh memilih untuk menjual saham tersebut. Plan A tadi lah. Dia cut loss lah kita panggil. So dia beli RM3, dia break bawah RM2.98, dia cut lah. Berapa harga semasa RM2.9 ke berapa, dia jual saham tersebut dalam keadaan rugi. So maknanya dia realise loss, so dia tak ada position dalam Genting Malaysia ni. Jadi dia selamat lah, maknanya dia rugi sikit tapi dia tak ada position. Okay, plan B pula, kita ada option yang kedua lah, plan B ni. So plan B ni adalah anda boleh masuk kontrak SSF ni, FGEM lah, Genting Malaysia. So anda tengok tadi nilai 5,000. So anda boleh jual kontrak SSF ni sebanyak 5 lot lah. Sebab satu lot tadi bersamaan 1000 unit. Jadi bila anda nak masuk SSF punya kontrak, anda masuklah dengan kuantiti yang hampir sama. Iaitu kita masuk 5 lot bersamaan dengan 5,000 unit saham kan. So anda masuk 5 lot untuk SSF, anda akan dapat jumlah untuk lindung nilai tu yang sama. Maksudnya anda tengah rugi saham 5,000 unit ni. So anda perlu cover dengan profit daripada 5,000 unit saja. So anda tak perlu masuk lebih. Kan, sebab kita nama pun nak lindung nilai, takut kita terlebih nanti kita akan
loss pula kan. Jadi dekat sini kita ada dua option. Satu, kita realize loss, plan A, kita cut loss, berapa loss tu. Yang kedua adalah kita buat hedging tadi, lindung nilai. So maknanya anda buat position sell ataupun short bagi produk SSF untuk genting Malaysia ni. So bila turun, anda akan buat profit kat situ. So kita tengok cara next, cara dia. Jadi kita fokus pada plan B lah, sebab plan A tadi kita dah cut loss. Okay, plan B pula, saya gunakan SSF punya produk ni untuk saya sell tadi 5 lot. Jadi dia nak buat trading SSF ni adalah pelabur masukkan deposit minimum 1000 lah. Untuk 5 lot tadi kali dengan 200, margin permulaan setiap satu lot tu adalah 200. So 5 lot dia nak masuk ataupun 5 kontrak dia nak masuk, dia perlukan 1000 margin. Sedangkan dia nak beli genting Malaysia tadi 5,000 unit dah belas ribu kan. Sebab satu harga RM3. Tapi dengan SSF anda perlukan 1,000 saja untuk samakan nilai kontrak yang anda beli dekat saham tadi dengan kontrak yang anda beli kat SSF. Jadi dengan nilai 1,000 ni anda masukkan dalam akaun futures anda, dan kedua anda perlu masukkan order jual 5 lot genting pada harga 298 tadi lah. So anda sampai 298 dia break, so anda nampak ini nak turun kan, sebab dia dah break support, dan anda masuk 5 lot dekat SSF dekat harga yang sama 298. So position tu dia akan ada beli dekat saham, jual dekat SSF. Jadi anda nak tengok ni hedging tu berlaku. So pegangan semasa dia, okey, contoh kita andaikan 5,000 unit saham genting ni RM3.3 dia beli. Modal dia adalah 16,500. Okey. So bila dia jual sell ataupun short 5 lot kontrak SSF FGEM tadi, so dia akan jual pada RM2.98. Modal dia hanya 1,000 je. Jadi jumlah modal yang diperlukan adalah 17,500. Maksud secara total So tadi anda beli saham 6,500 dah modal kan, kat saham 16,500. Jadi anda nak hedging dia, anda perlu masuk 5 lot dekat futures SSF. So anda perlukan total 17,500. So kebetulan memang betul jangkaan kita, harga genting Malaysia ni jatuh sampai RM1.98 pula. So maknanya anda daripada RM3.3 sampai RM1.98 anda tahan kerugian tu dekat saham. Jadi kalau anda tak ada pegangan SSF tadi, 5 lot anda masuk dekat SSF, so 5,000 share current value tu anda akan rugi dalam 6,600. Sebab tadi anda beli RM3.3, turun sampai RM1.98. So anda rugi kat situ dalam dalam 6,600. Sebab nilai semasa jadi 9,900 je. So 16,500 tolak dengan 9,900, anda akan loss dalam 6,600. Okey, yang kedua, kalau kita buat hedging, kita guna SSF tadi sebagai tools untuk kita hedging. So keuntungan daripada SSF tadi, anda masuk 5 lot genting Malaysia SSF. Anda untung daripada RM2.98 anda sell, turun sampai RM1.98, anda beli balik. So secara dari segi value, anda masuk 1,000 unit anda masuk 5 lot, so anda untung sebanyak RM5,000. Faham tak? So maksudnya tadi kalau anda pegang SSF ada 5 lot. 5 lot ni setiap satu lot dia 1,000 unit. Jadi anda ada 5 lot, so anda untung anda ada position sebanyak dari segi value adalah 5,000 unit. So penurunan dia dalam dalam RM1. Jadi RM1 kali dengan 5,000, so RM5,000. So kat situ anda ada untung dekat position SSF tadi RM5,000. So secara conclusion dia ataupun kesimpulan dia, maknanya anda berjaya melindung nilai pegangan saham anda tadi sebab dia memang loss dekat saham. Macam saya cakap lah, dekat saham memang dia tengah loss. Jadi kita masuk position dekat SSF. So dekat SSF dia untung 5,000. Jadi dia boleh cover lah, profit tu cover sikit loss yang dekat saham tu. So dia dapat lindung nilai, kita panggil control risk dekat saham yang dia dah ada exposure yang besar tadi. Sebab saham dia tak boleh buat IDSS, dia tak boleh buat short selling. Jadi dia buat SSF ni sebagai pelindung nilai dia.
Jadi kat sini secara kesimpulan dia, pelabur jaya melindung nilai pegangan saham dia dengan hanya mengalami penurunan sebanyak 1,600 tadilah. 1,600 tu datang daripada 6,600 tolak dengan 5,000 tadi. Jadi berbanding dengan 6,600 kalau anda tak buat apa-apa position hedging dekat SSF. Jadi dalam masa yang sama, pelabur masih boleh menerima dividen sambil memelihara modal mereka. So maknanya saham tadi anda pegang, contohnya Genting Malaysia masih bagi dividen, anda mesti dapat dividen dekat saham. Tapi position anda yang anda hedging guna SSF, anda ada profit, anda boleh cover pula loss dekat saham tadi. Jadi risk dia kecil dan anda dapat kawal risk tersebut. So tujuan yang utama lah kita nak guna kaedah strategi apa ni, hedging ni. Okay, so seterusnya last but not last. Okay, yang last sekali adalah yang ni sumber-sumber tambahan lah, info yang saya dapatkan. So ada yang tanya kepatuhan syariah. Maksudnya dari segi status syariah dia lah. Jadi secara kasar dia, futures ni senang. Majlis Penasihat Syariah dalam apa ni, meeting yang latest lah, dia orang bagi tahu yang futures ni adalah status syariah dia adalah bergantung kepada underlying aset ataupun kontrak apa ni, aset yang didagangkan. Maksudnya contoh anda trade FCPO underlying dia adalah CPO, crude palm oil ataupun minyak sawit mentah. Jadi minyak sawit mentah tu benda yang syariah, benda yang patuh, yang halal lah. So produk FCPO adalah patuh syariah ataupun kita panggil harus lah. Jadi untuk syariah dari segi syariah status dari segi untuk kontrak SSF ni sebenarnya kalau ikut saham tu syariah, maka underlying saham tu syariah, maka kontrak SSF bagi saham tu adalah syariah. Contoh macam anda trade Top Glove syariah. Jadi Top Glove apa ni, Single Stock Futures tu adalah syariah juga. So anda trade Genting Malaysia tak syariah. Jadi FGEM ataupun kontrak SSF untuk Genting Malaysia adalah tak syariah. So anda tak boleh trade lah. Jadi dua situasi tu je lah kita dapat tengok bezakan. So anda kena tengok lah saham-saham yang disenaraikan tu rasanya Genting Malaysia saja yang tak syariah atau selain CIMB lah. Yang lain semua patut syariah, anda boleh trade. Yang lain Top Glove, DRB, MyEG, Inari, Telekom. Okay, ini sumber rujukan lah. Anda boleh pergi ke website Bursa Malaysia. So anda boleh dapat dia ada brochure kat sana. Anda boleh guna link tu ataupun ada SSF punya FAQ juga. Anda boleh tengok apa yang Bursa senaraikan lah. Persoalan apa yang mungkin bermain di minda anda ataupun anda boleh tanya selepas ni. Rasanya sampai situ saja. Shen. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Fahan atas persembahan sharing anda. Okey, sekarang sekiranya anda ada sebarang soalan mau tanya speaker malam ini, boleh tuliskan dalam Q&A box kami. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, tulis dekat itu question and answer box. Kalau tak ada, boleh balik. Ada soalan pertama, will the presentation slide be given to all participants? Okay, the answer is no lah, but you will receive the recording tomorrow. Okay, recording akan hantar dekat email kepada anda besok. Okay. Okey, ada soalan seterusnya, Fahan. Adakah harga akan ada impak daripada corporate exercise? Okey, dari segi corporate exercise macam baru-baru ni dari segi bonus issue, contohnya Top Glove bagi bonus issue, so dia ada impact dari segi tu. Impact dia adalah dari segi perubahan harga tersebut. So dari segi margin semua, bursa akan tetapkan, tengok kalau ada perbezaan margin, pihak bursa akan maklumkan pada broker dan broker akan maklumkan pada klien-klien masing-masing lah. Jadi dari segi harga tu, actually dia tak ada impact secara, maksudnya futures ni dia tak ada impact dari segi adjustment tu. Maknanya kalau lepas adjust, harga turun, then SSF price akan turun lah untuk saham tersebut. Dia ikut pergerakan harga, dia tak ikut adjustment price tu.
Jadi kalau macam sebelum ni contoh harga Top Glove RM28 sebelum adjust, so dia adjust pergi RM9 contohnya. Jadi untuk dekat futures SSM ni sebenarnya dia tak ada perbezaan sangat. So dia tengok selepas adjust tu turun ke RM9, dari RM9 tu dan start turun sampai ke RM7. So maknanya dekat SSF tu dia akan turun lah. Dia tak, adjustment tu dia tak akan berlaku dekat futures price. Okey, terima kasih Fahan. Okey. Soalan seterusnya, kalau saya nak beli SSF, patutkah saya beli saham utama dulu? Okey, untuk kontrak SSF ni sebenarnya dia tak perlu ada saham, tak perlu beli saham pun. So anda hanya boleh buka account futures dan anda hanya boleh trade SSF saja. Tanpa anda perlu ada CDS, anda perlu ada saham tersebut. Sebab saya bagi contoh tadi untuk hedging. Okey, untuk hedging ni sebenarnya jika anda ada posisi di pasaran saham, jadi anda nak control risk tu, anda perlu masuk di SSF tadi. Tapi kalau anda tak ada beli apa-apa saham, jadi anda tak perlu nak beli saham, anda boleh trade buy ke sell ke, tak ada masalah tanpa ada saham tu lah. Jadi anda macam tadi anda akan pelik kenapa kita boleh buat short, kita boleh sell dulu, beli kemudian sebab anda tak ada saham tu pun. Tapi untuk futures tak ada masalah. So anda boleh sell dulu dan beli kemudian saham apa-apa yang ada dekat situ. So maknanya jika market membuat correction ataupun pembetulan harga ataupun downtrend, turun ke, so anda boleh sell mana-mana saham yang anda jangka akan turun dekat SSF, so anda boleh sell je tanpa ada saham dekat CDS. Okey. Next. Yes. Soalan seterusnya, berapakah turun naik satu SSF dalam satu hari dan bagaimana mengambil keuntungan? Itu soalan daripada Thomas. Okey. Susah soalan tu. Okey Thomas, actually pergerakan harga tadi, dia bergantung kepada pergerakan harga saham jugalah. So macam tadi saya cakap, okey setiap SSF, setiap produk futures ni dia ada underlying asset dia ataupun underlying produk. So macam FKLI dia based on index Bursa Malaysia. So index Bursa Malaysia turun, FKLI akan turun. Jadi sama juga dengan SSF, jika saham Top Glove contohnya turun, so maka pergerakan harga untuk SSF tu akan turun juga. Jadi pergerakan harga dia akan tengok tadi 0.02 minimum, so dia akan bergerak turun lah. Harga tu bergerak secara langsung dengan saham tadi. So maknanya harga naik, dia naik, harga turun, dia turun. Okey, dari segi liquidity ataupun volume untuk SSF ni buat masa ni tak terlalu aktif sebab mungkin bursa belum tempatkan market maker dalam this product because dia baru dilancarkan dan mungkin masih barulah. So jadi dari segi liquidity ataupun volume punya trading volume tu belum cukup banyak. Tapi harga akan mengikut harga, maksudnya harga turun tu dia akan stay turun. So bid and ask tu dia akan ikut harga semasa dekat pasaran saham. Cuma volume tu tak cukup banyak lah, masih boleh kata masih rendah. So nanti mungkin kita tunggu inisiatif baru, sebab tu kami dipanggil untuk memperkenalkan produk tu. Di broker-broker pun banyak yang memperkenalkan produk ni untuk bagi liquidity dekat SSF ni. Okey. Okey, kalau ada dividen macam mana? Okey, kalau ada dividen semua anda takkan terima dividen tu. Kalau tak silap saya, bursa bagi tahu kalau ada special dividen dan anda akan mungkin consider boleh dapat dividen tu. Tapi kalau dividen biasa semua anda takkan terima. Anda tak akan dapat entitlement apa-apa dekat dekat saham tu. Maksudnya anda ada kontrak Top Glove. Top Glove bagi dividen, anda tak dapat dividen tu. Melainkan ada special dividen. If not mistaken. Okey. Soalan seterusnya daripada Noh Syazwani, macam mana nak tengok perubahan margin bagi sesuatu SSF? Adakah hanya boleh disemak di laman web Bursa Malaysia saja atau ada platform lain? Okey,
normally setiap broker yang anda buka account tu, setiap broker lah yang ada tersenarai ataupun yang ada di Malaysia ni, biasanya mereka akan update jumlah margin ataupun margin yang diperlukan untuk untuk anda berdagang produk futures ni. So macam saya punya broker lah, so kami ada memaparkan dekat website kami berapa harga margin terkini. Maksudnya selain di bursa ataupun dealer atau remiser, biasanya setiap broker kita buat praktis yang sama. So kita akan inform jika ada pertukaran margin. Jika anda trade kontrak SSF, semestinya broker akan bagi tahu akan ada perubahan itulah selain bursa Malaysia. So dan kadar penukaran margin ni tak berlaku dengan kerap. Kadang-kadang ada setahun sekali je, ada kadang-kadang mungkin 6 month. Jaranglah setiap bulan tu akan berlaku perubahan margin tu. So anda kena tengok website bursa ataupun broker anda. Anda kena rujuk broker anda lah, mana yang anda buka account tu. Anda jumpa mereka ataupun tanya macam mana mereka akan update perubahan margin ni. Okay. Soalan seterusnya, berapakah itu fee bagi satu kontrak jual beli? Fees Okay, fees ni sebenarnya saya tak boleh nak kata dia fix ataupun dia tetap sebab dia berbeza-beza ikut broker. So bursa hanya tetapkan shilling and floor berapa margin, berapa mungkin minimum macam tu. So broker yang akan tetapkan. Jadi depends on broker sebab dia tak bergantung pada percentage, cuma dia bergantung kepada berapa nilai yang broker nak tetapkan lah. Mungkin macam tadi saya bagi contoh RM5 per site tu, mungkin ada broker tetapkan yang online. Okay, RM5 jika anda nak masuk satu lot, satu kontrak saham SSF, single stock futures tadi. Ada yang mungkin broker letak RM7, ada broker letak RM8. So depends on certain criteria. Because contoh untuk futures ni normally ada perbezaan dari segi intraday punya rate dan overnight punya rate. So anda kena tengok dekat mana orang kata apa, anda punya position tu. Dan berapa yang broker anda tetapkan. Kadang-kadang ada yang trade offline, ada yang trade online. So different rate akan ada perbezaan dari segi rate tu lah. Tapi normally tadi saya cakap cost dia akan lebih murah daripada saham lah, anda beli saham. Basically mungkin range dalam 5 to 15, 5 ke 15 ringgit per site. Ataupun satu position anda masuk, anda akan kena charge mungkin 5 ke 15 ringgit lah. Okay. Untuk satu lot. Okay, Fahan, bolehkah anda cerita sedikit tentang bagaimana selesai pada hari matang SSF? Okay, sebenarnya SSF punya kontrak ni ataupun spec ni dia follow macam FKLI. So jika anda pernah trade FKLI, dia sama. Maknanya, okay, contohnya saya masuk posisi sell untuk genting Malaysia tadi, FGEM. Okay, bila harga turun, contohnya sekarang pada tarikh 10 hari bulan 9. Jadi hujung bulan ni, last trading dia adalah pada 30 kalau tak silap, 30 hari bulan September. Jadi pada 30 tu, 30 hari bulan September, anda perlu close position tu jika anda masuk position bulan September. So maknanya anda boleh tutup position untuk penyelesaian kontrak tu secara tutup position lah. So anda tak perlu orang kata nak minta broker kirakan berapa. Okay, cara kedua, anda tak tutup position. So dia akan selesaikan dalam statement, dia akan keluarkan contohnya macam kita akan tengok settlement price. Nanti setiap hujung bulan ataupun last trading day untuk setiap bulan tu, bursa akan keluarkan satu settlement price. Maksudnya okay, end of day, end of month tu berapa settlement price selepas market tutup. Nanti dia akan kira lah berapa position kita masuk sebelum ni, untung ke rugi. So kita dah tak ada position for the next trading day untuk bulan yang terbaru. Jadi penyelesaian dia maknanya position akan ditutup dan berdasarkan berapa nilai yang anda rugi ataupun anda untung adalah berdasarkan harga settlement price pada hari terakhir dagangan. So kira anda tak perlu, anda just tengok settlement price berapa, position anda masuk berapa, ada untung ke ada rugi. Itu saja. Jadi lebihan kalau ada profit dia akan bayar secara tunai lah. So kita panggil penyelesaian tunai lah. So untuk
Sebab perbezaan dia dari segi komoditi lain, contoh macam FCPO. Kita tu FCPO, end of day, end of contract tu, kalau kita tak tutup position, dia akan hantar physical product. So kita panggil delivery basis pula, dia bukan penyelesaian tunai. Jadi dekat sini kita nampak perbezaan dari segi orang kata cara dia selesaikan lah, sama ada secara tunai ataupun delivery basis. Dia hantar produk tu ataupun kita kena hantar minyak sawit tu. So kat situ perbezaan yang ketara lah, dua jenis penyelesaian, sama ada secara tunai ataupun secara delivery. Okay, next. Okay, soalan seterusnya, di manakah nak tengok SSF trading seperti saham kita boleh tengok di seberang apps yang investment bank provide kan? Betul. Okay, sama juga seperti saham. So anda nak tengok saham, anda perlu buka akaun CDS di broker-broker dan anda akan dapat platform, anda boleh tengok pergerakan harga saham semasa. So sama juga seperti SSF, satu cara anda boleh buka akaun di mana-mana broker, buka akaun futures. So anda request untuk dapatkan platform, anda boleh akses platform tersebut. Dalam platform tersebut akan ada senarai kontrak SSF tu, anda boleh tengok harga semasa. Yang tu real time lah, harga semasa. Kedua, anda boleh tengok di website Bursa Malaysia. So anda pergi dekat market, kalau tak silap dekat market, nanti anda pilih derivatif, dalam tu ada anda pilih SSF, so dia akan keluar senarai SSF yang ada, anda boleh search lah. Yang tu delay about rasanya dalam 15 minit. So pergerakan harga untuk SSF anda boleh cari di Bursa Malaysia juga. Jika nak belajar lah, so maknanya anda boleh tengok yang free, yang delay pun tak apa sebelum anda buka akaun, ataupun kalau dah ada akaun futures, anda boleh add dalam platform anda. Sama ada broker tu dia disable ataupun tak bagi anda tengok, dan anda kena request lah dengan broker tersebut. Biasanya dah ada platform futures, anda dah boleh nampak semua kontrak futures dalam dalam platform anda. Okay. Soalan seterusnya, apakah stok yang didagangkan di SSF adalah patut syariah? Okay, macam tadi saya cakap, ada 10 saham yang didagangkan dekat SSF ni. So 10 tu MyEG yang syariah lah. Gamuda, MyEG, Top Glove, DRB ICOM, Telekom Malaysia, Inari. Selebihnya tak syariah lah. Genting Malaysia, Genting Berhad, CIMB. Lagi satu yang syariah, Harta Lega, sorry. So 10 tu 3 yang tak syariah. Genting Malaysia, Genting Berhad dan satu lagi CIMB. Yang the rest is patut syariah lah. Okay. Alright, soalan seterusnya daripada saudara Akbar. Kalau trade SSF ini kirakah sama dengan call option dan put option? Okay, I realise ada soalan yang sama dengan presenter sebelum ni. Dan okay, so option sebenarnya tak sama. So SSF dengan option ni adalah dua produk yang berbeza. Jadi macam kita nak comparekan futures dengan option ni, dia dua produk yang berbeza. Jadi pada saya dari segi strategi mungkin lebih kurang sama, tapi dia adalah dua produk yang berbeza. So kita nak compare macam apple tu tak boleh lah. Tapi kalau kita nak tengok dari segi put option dengan call option tu, function dia ada function yang tersendiri. Maknanya kalau dia ada strategi dia lah. Maknanya kalau anda nak trade option, anda kena trade call option dengan put option tu, anda kena tengok long ke short kan. Mana satu direction yang betul. So untuk futures ni, SSF ni dia tak sama. Sebab kita panggil long short, kita hanya ada perlu satu position saja. Melainkan anda nak buat spread trading tadi, anda boleh control risk tu. So jawapan saya lebih pada orang kata kita susah nak bezakan antara SSF ataupun futures ni dengan option, sebab kaedah strategi adalah berbeza. Walaupun produk tu sama, dan kita pun tak ada option di pasaran saham. So kita tak ada option untuk MyEG, kita tak ada option untuk Top Glove dan sebagainya. So kita nak compare between these two product lah.
Okay. Now, kalau ini soalan daripada Muhaimin, bulan apa SSF yang lebih liquid? Yang lebih liquid, normally kita akan tengok spot month lah. Sebab kalau ada didagangkan dan dia aktif pun dia akan trading pada spot month punya price yang lebih aktif. Sebab saham ni bergerak sebab disebabkan underlying kita untuk SSF ni adalah saham, maka kita tak boleh nak menjangkakan terlalu jauh pergerakan saham tu bila ataupun berapa banyak dia boleh pergi. Maksudnya kalau FCPO kita boleh jangka dari segi cycle. Maksudnya FCPO mungkin setiap akhir tahun akan berlaku musim kemarau atau musim terkujur. So kita boleh jangkakan 3 bulan akan datang apakah harga. Tapi untuk saham ni kita boleh jangkakan, tapi secara lebih tepat ataupun saya rasa lebih efisien adalah kita akan tengok harga semasa ataupun dengan keadaan semasa. So macam sekarang kita tengok apa isu semasa. Jadi dia akan ada impact yang on the spot at the current price ataupun current month. So macam sekarang yang aktif adalah bulan September lah, sebab kita tahu bulan September ni apa yang berlaku bulan ni, keluar quarter report dan sebagainya. Jadi impact ataupun pergerakan tu akan lebih drastik ataupun lebih cantik dekat spot month. Jadi orang akan trade banyak pada spot month. Same goes to FKLI lah sebenarnya. Okay. Now, kalau hujung bulan nak masuk bulan lain, kontrak kita akan force sell atau burn? Kalau macam tadi, okey, kontrak tu tak for sale lah. Cuma kita digalakkan sebenarnya oleh broker untuk tutup position tu dan kita masuk position baru pada bulan akan datang. Tapi kontrak yang ada dulu tak burn. So dia just close position ataupun dia buat penyelesaian tunai tadi, dia akan ambil pada settlement price. Dia akan tengoklah berapa beza settlement price tu dengan posisi kita dan berapa harga yang kita masuk sebelum tu. Maksudnya, okey, sekarang saya masuk 10 hari bulan, saya masuk posisi buy untuk saham Top Glove. Harga turun. So kita tak nak tutup position, kita just nak tunggu juga. So sampai end of month, kita tengok closing berapa. So closing settlement price tu berapa. So position tu akan tertutup, tapi perbezaan tu sama ada anda rugi atau untung, dia akan terus masuk ke akaun anda lah. So dia tak burn lah kat situ. Jadi penyelesaian tu akan dibuat secara tunai. Anda untung kan anda rugi, dia akan bayar ke akaun. Okay. Kalau mau tengok technical SSF ke atau tengok itu saham? Okay, untuk dari segi teknikal anda nak baca pergerakan saham tu, dari segi kita akan tengok pada saham tu sendiri. So maknanya kalau anda nak tengok SSF Top Glove, direction dia ke mana, anda tengok chart ataupun carta di pasaran saham lah. Tak perlu tengok SSF sebab SSF ni kalau tak ada liquid, maksudnya volume dia tak banyak, chart dia tak cantik lah. Jadi anda perlu tengok dekat saham punya charting untuk anda dapatkan lebih baik punya pergerakan dan charting tu lah. Sebab pergerakan sama harga dia, cuma dari segi charting punya technical wise, pada saya kita akan lebih tengok pada saham lah, dekat mana platform anda yang ada. Okay. Soalan seterusnya, risiko dagangan mana yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan equity dan SSF? Okay. Dari segi, sebenarnya saya ada terangkan dalam webinar sebelum ni, fungsi futures ni adalah kelebihan dia dari segi leverage. Macam tadi saya cakap, kecekapan modal tu. Maksudnya, dekat SSF ni anda perlukan modal yang kecil. Kan? So, modal yang kecil tapi anda boleh dapat untung yang besar. Jadi dekat sini, bila saya bagi contoh tadi, direction kita tepat. Maksudnya, jika anda beli, SSF tu, kontrak tersebut naik. So, anda akan dapat untung. Jadi, dari segi leverage pula, dekat saham memang sikit. Jadi, risk dia akan lebih kecil. Jadi, kalau anda trade SSF, risiko dia akan secara tidak langsung akan jadi besar. Sebab leverage tadi. Kalau dekat saham anda untung 13%, dekat SSF anda untung 175% contohnya. Tadi saya bagi contoh tadi kan.
So dekat SSF sama juga, kalau anda rugi 13% dekat saham, so jika anda masuk posisi yang sama dekat SSF, anda akan rugi dekat 175%. So exposure tu akan lebih besar sebab leverage tu. Memang anda perlukan modal yang kecil, tapi pergerakan dia yang orang kata leverage tadi yang akan beri kesan yang efek yang besar. So kalau anda kata pada saya, risk yang besar memang dekat of course dekat futures. Sebab tu orang selalu kata high risk high reward lah. That's why kita nak gunakan tools hedging ataupun spread trading ke. So kita ada kajian yang betul-betul solid lah jika anda nak masuk futures market ni. Walaupun SSF. So direction anda kena betul dan exposure tu memang akan lebih besar risk dia dekat SSF compare to saham lah. So SSF pun anda perlu tutup position dan sebagainya kan. Jadi pada saya risk akan lebih besar dekat SSF. Okay, now soalan terakhir, kalau saham ABC kena beku, apa yang akan berlaku kepada saham SSF? Okay, setakat ni belum ada case. That's why Bursa pun pilih saham-saham yang berkualiti dan saham-saham yang baik, ada volume dan sebagainya untuk didagangkan. Tapi sekiranya berlaku, saya jangka dia akan kontrak SSF tu akan digantung ataupun suspend lah untuk trading. Sebab apa-apa pun Bursa akan buat announcement. Lagi satu, Bursa akan ambil orang kata pendekatan awal untuk mungkin gantung trading session untuk saham yang mungkin akan ada isu macam penutupan, penggantungan dan sebagainya. So maknanya kalau suspend because of limit up dan sebagainya, so dia akan sambung juga suspend, cuma bila disambung balik dia akan sambung seperti biasa. Tapi kalau macam company tiba-tiba bankrupt dan sebagainya, saya rasa dagangan tu akan disuspend ataupun digantung pada lebih awal lah oleh Bursa Malaysia untuk SSF. Okay. Alright, terima kasih Fahan atas sesi soal jawab ini. Okay, sama-sama. lepas ni let me make myself presenter. Okay. So izinkan saya untuk memperkenalkan webinar seterusnya yang akan berlangsung pada hari bulan 17 September 2020 yang akan dalam bahasa Cina 期货交易起步篇 which means it is introduction to futures. So pada masa 8.30 ke pukul 10 malam. So link pendaftaran sudah saya letakkan dalam chat group kita hari ini. So kalau ada berminat boleh daftar. Okay. Alright. So sekarang kita ada satu post webinar survey. Okay. Anda akan dijemput untuk menjawab survey ini. Selepas anda menjawab, kami akan pilih 6 orang lucky winner yang akan kita bagi itu touch and go reload pin yang bernilai RM50. So lepas anda exit webinar ini, anda akan nampak survey ini. Lepas tu you isi survey ini, jadi kami akan pilih 6 orang untuk mendapat touch and go e-wallet reload pin yang bernilai RM50. Okay. Alright. So terima kasih semua atas penyertaan dalam webinar kita hari ini. So kita jumpa lagi dekat itu webinar seterusnya. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Selamat malam. Signing off. Terima kasih, Min Fahan. Okay, sama. Bye. Okay, bye-bye.